Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala. Wardallahu ma'anna walidina wa masyayikhina wa mu'allimin wa an awliya'i ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Lama kita tinggal kitab falsafah ilmu kalam ni. Jadi insya-Allah kita sambung balik pada muka surat 136. 136 iaitu berkenaan dengan manhaj thani qiyas al-iqtirani. Kalau sebelum ni kita bincang tentang manhaj awal iaitu kismah akliyah. Jadi kismah akliyah kita dah tengok apa itu kismah akliyah. Kemudian kita masuk dalam bab qiyas iqtirani, ataupun dikenali sebagai qiyas burhan. Okey, muka surat 136. Ya'addu qiyas wa samaratul kubra wa ghayatul ra'isiyah ar-ra'isah fi dirasatil qadaya fil mantiq. Okey, qiyas ini dikira sebagai satu hasil yang besar, maksudnya matlamat, tujuan dan waghayatul ra'isiyah, dia merupakan objektif utama dalam kita mempelajari tentang qadiyah di dalam mantik. Sebab kita ketahui bahawasanya qadiyah itu adalah apa panggil mabadi di dalam bab tasdiqat, dan dia adalah ghayah di dalam bab tasdiqat. Dan qiyas juga, qiyas adalah ghayah di dalam bab tasdiqat. Dan kalau dalam bab tasawurat, alfas ataupun dilalah itu adalah mabadi di dalam bab tasdiqat, manakala at-ta'rif adalah ghayah di dalam bab tasawurat. Kalau dalam tasdik, qiyas itu adalah ghayah dan qadiyah itu adalah mabadi, elemen yang membentuk qiyas. Itu qiyas. Wa yusamma fil kutubil manatiq thamratut tasdiqah, dinamakan di dalam kitab-kitab ulama mantik adalah thamratut tasdiqah, hasil ataupun ghayah bagi pembahasan tasdiqat. Zalika anna al-ilma mutarattab alaihi wa ghayatul ma yuriduhu mantiqiyyu liyubarrihana ala al-qadiyah. Kerana apa? Kerana ilmu yang terhasil daripada qiyas tadi, itulah matlamat yang dikehendaki oleh ilmu mantik untuk nak membuktikan sesuatu dalam bentuk qadiyah, ke atas qadiyah. Wasamratul qiyas, dan hasil daripada qiyas yang terhasil, qiyas yang wujud di dalam semua bidang ilmu, hatta tajribah, hatta dalam eksperimen, metodologi yang menggunakan eksperimen, fala takhlu tajribatun minal qiyas, maksud tidak sunyi daripada penggunaan qiyas tersebut. Ataupun tajribah itu eksperimental yang digunakan dalam kajian. Contoh, kita melihat apa panggil satu persatu logam yatamaddad bil hararah, itu adalah prinsip umum. Kemudian daripada qadiyah tersebut kita membina besi adalah logam. Setiap logam yatamaddad bil hararah, lebur dengan kepanasan. Maka besi lebur dengan besi adalah logam. Itu kaedah di dalam ilmu tajribah. Ataupun dalam penggunaan istilah yang lain, ataupun contoh yang lain, seperti emas adalah yatamaddad bil hararah. Maksudnya kita buat qiyas bentuk lain lah. Kemudian wa kullu yatamaddad bil hararah fahuwa hadid, fahuwa hadid, bukan hadid, fahuwa ma'dan, dia adalah logam. Izan fal zahab wa ma'dan. Itu adalah yang digunakan dalam ilmu tajribah. Okey, muka surat 137. Wa atamada alaihi mutakallimuna bisyakli ra'isi fi mabahisim al-kalamiyah. Kemudian qiyas ini digunakan di dalam
pembahasan kalam dengan penggunaan yang utama lah. La siyama mas'alatul ula allati tu'tabar ahamul maqasid kalamiyah. Dia adalah merupakan masalah yang utama, dianggap sebagai maqasid yang paling umum, iaitu ia wujudullah, iaitu berkenaan dengan kewujudan Allah. Jadi kewujudan Allah juga menggunakan metodologi kias dalam membuktikan. Waqad ada al-Ghazali kias al-ikhtirani wal manhaj sani fi manhaj adillah al-kalamiyah al-mu'tabarah. Tapi Imam Ghazali beliau memasukkan kias ini sebagai metodologi yang kedua. Saya tak ingat dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad disebut metodologi pertama mungkin kismah aqliyah. Nanti saya pastikan balik. Allahu akbar. Bateri dulu lah. Kullu ma la yakhlu 'anil hawadis fa huwa hadith. Ini contoh yang digunakan oleh Imam Ghazali dalam mengisbatkan sesuatu dalam akidah. Iaitu setiap yang tidak sunyi daripada al-hawadis fa huwa hadith wal aslu, maka dia adalah hadis. Wal aslu itu adalah muqaddimah, dimaksud sebagai muqaddimah sughra. Wal alam la yakhlu 'anil hawadis, itu adalah muqaddimah yang kedua. Dan alam ini tidak sunyi daripada perkara-perkara yang baru. Maka natijah daripada dua muqaddimah di atas, fayalzimu minhuma sihhatud da'wana wa huwa anna al-alam hadis wa huwa al-matlub. Itu bila kita kata alam hadis, maka dakwaan ini perlu dibuktikan. Maka buktinya adalah dua qadiyah yang di atas tadi. Maka di sini disebut al-matlub. Jadi al-matlub ini sekiranya di dalam ulama mantik dipanggil sebagai an-natijah. Okey. Wa hadha an-naw' min al-istilal sya'nuhu sya'nul manhaj sabiq la budda an tatawaffara fihi ba'd asy-syurut hatta yakuna maqbulan fil istilal. Ini adalah bentuk istilal. Dia seperti mana bentuk istilal yang sebelum ini, mestilah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk memastikan istidlal tersebut diterima. Wa hadha syurut yata'allaqu ba'daha bisuratil muqaddimat wa ba'dul akhar bimaddati allati tatakawwanu fi minha al-muqaddimat. Okey. Jadi syurut tersebut mestilah sebahagian iaitu adalah berkenaan dengan surah. Kita ketahui kias ini dia ada dua, surah wal madah. Surah itu merujuk kepada ashkal wal adrub kias, seperti syaklul sani, syaklul awal, syaklul thalis, syaklul rabi'. Wa yu'tabaru fi qiyas al-burhan wa syaklul awal. Kemudian yang digunakan, yang dianggap sebagai burhan di dalam ilmu mantik itu adalah syakul awal, iaitu ijab. Syaratnya adalah ijab sughra wa kuliyatul kubra. Jadi daripada ijab sughra wa kuliyatul kubra itu kita boleh pecah jadi 4 qadiyah. Okey. Yang wal ba'dul akhar, dan sebahagian yang lain adalah al-madah, iaitu qadiyah, apa panggil, kandungan, konten, premis yang terdapat di dalam qadiyah tersebut. Itu contoh kita kata ada kias, contoh qadiyah dia adalah musyahadah. Seperti kita tengok al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir. Jadi alam mutaghayyir itu adalah bil musyahadah, dengan penyaksian kita. Wa kullu mutaghayyir hadis, maka itu juga musyahadah bil darurah, bahawa setiap yang berubah itu adalah hadis. Maka natijahnya adalah al-alam hadis. Okey. Kemudian yang pertama, awalan tarkib, dari sudut susunan dia, yajibu ayyatakawwana al-qiyas min qadiyatain al-aqal. Dari sudut susunan, mestilah qiyas ini terdiri daripada dua qadiyah sekurang-kurangnya, muqaddimatani wan natijah, dua muqaddimah sughra dan kubra, lazimatan lil muqaddimatani kama marra fi ta'rif al-qiyas, seperti mana yang disebut di dalam
kias tersebut. Okey. Yang ketiga, seterusnya, yajidu an yatakawwan al-qiyas min salasatil hudud. Okey, dalam setiap kias mesti ada 3 had. Had asghar allazi ihtawatu al muqaddimatul ula, sama ada mawdu' ataupun mahmul muqaddimah tersebut. Wal hadul awsat mafhum allazi takarrara fil muqaddimataini, yang berulang-ulang di dalam muqaddimah sughra dan kubra. Wal hadul akbar, dan had akbar allazi ihtawa qadiyatus tsaniyah, dan selalunya mawdu' ataupun mahmul qadiyah sughra ikut kepada susunan. Wa yajibu an yakuna hadul awsat wahidan fil muqaddimataini min haitsul ma'na hatta yaqumu biwasitati fi rabti bainal haddaini, li'annahu law ikhtalafa ma'nahu falan yaquma birabti. Dia mestilah hadul awsat itu berada di dalam kedua-dua muqaddimah, kerana dialah yang akan menyambungkan di antara kedua-dua had sughra dan juga had kubra. Yang menyambungkan had sughra dengan had kubra itu adalah hadul awsat. Okey, faham tak? Kalau tak faham, saya akan bagi contoh. Jadi kias ni insya-Allah semua dalam kepala, kita boleh hadirkan kias-kias tersebut. Okey, contoh, saya kena tulis sikit lah. Okey, kita pakat-pakat tulis. Okey, al-alam mutaghayyir, ambil contoh yang maklum lah. Wa kullu mutaghayyir hadis. Jadi al-alam hadis. Okey. Okey, kita tengok, kita define mana satu had apa? Had sughra. Hadul asghar. Hadul asghar ia ada alam. Lafaz yang berulang-ulang iaitu mutaghayyir, itu adalah hadul awsat. Maka adalah al-hadis itu adalah had kubra. Jadi kaedahnya kita hazafkan hadul awsat, maka kita gabungkan had untuk nak membentuk natijah, kita gabungkan di antara had asghar dengan had akbar, maka dia membentuk al-alam hadis. Ini adalah natijah matlub di dalam ini. Sebab tu kita kena cekap dalam bab ini supaya kita dapat mengenal pasti mana hadul asghar, mana hadul akbar, mana hadul awsat. Sebab di situ akan terkeluarnya natijah. Okey. Semua pula. Okey. Kedua, muka surat 138. Kalau ada soalan beritahu. Yajibu an takuna ihda muqaddimataini 'ala al-aqal mujabah. Nampak? Dari sudut kaif. Kaif ini daripada sudut ijab was salab. Kalau surah tadi daripada aspek syaklul awal, syaklul sani. Tapi dalam bab kaif, kalau kita tadi bab kam lah, ni bab kaif, dia mesti salah satu daripada qadiyah tersebut mujabah. Li'annahu la intaja fil muqaddimatain salibain, kerana tidak ada penghasilan natijah di dalam muqaddimah yang salibain, yang negatif kedua-duanya. Li'anna al-hadul awsat fi hadhihi al-hala la yarbitu bain al-muqaddimataini. Famasalan law qulna al-misriyuna laysa syi'atan, والشيعة لا يقرون Syiah la yuqirruna bil imatati syaikhaini. Okey, itu orang Mesir itu bukan Syiah, dan Syiah itu la yuqirruna bi imamati syaikhaini. Maka dia tidak ada kaitan, sebab dia punya apa adalah salibah kedua-duanya. Laisu Syiah dengan la yuqirrun. Fatijah la yumkinu ma'rifatuha bihadzal kaifiyah. Maka natijah kita dapat ketahui dengan kaedah ini, haisu inna iqrar misri bi imamati syaikhaini min adamihi laysa ma'rufan wa la'annahu laysa laziman min al-muqaddimataini, wa lidzalika in kanat muqaddimatan jami'uha salibah satakunu salasah munfasila an ba'liha, wa bittali la tutija natijah sahihah. Okey, jadi dengan sebab ikrar ataupun pengakuan orang Mesir dengan dua imam Syaikhain ini, saya tak pasti siapa dia,
dia bukan satu perkara yang ma'ruf. Li'annahu laisa laziman, dia bukan lazim bagi kedua-dua muqaddimah. Lidzalika idza kanat muqaddimatun jami'ah salibah, begitu juga sekiranya kesemua muqaddimah itu ada salibah, maka satakunu hudud salasah munfasilah an ba'dha, akan terpisah had-had tadi. Wabitali lan tutij, dan maka tidak terhasillah natijah yang sahih. Sebab tu antara syarat yang kita sebutkan tadi adalah ijabus sughra wa kulliyatul kubra. Ijabus sughra, ni kita boleh mantik sikit lah pagi ni, wa kulliyatul kubra. Jadi nak jadi mutakallimin mesti kena pakar mantik. Mantik itu adalah metodologi di dalam ilmu kalam. Jadi kalau tak belajar mantik, saya tak tahu macam mana nak ajar ilmu kalam. Akidah boleh, tapi kalau bab dakik, detail-detail kepada akidah, itu tidak sesuatu yang kita sukar untuk nak. Hatta dalam kitab Umul Barohin, kitab yang paling rendah, kitab Jawharatul Tauhid, kitab Syarhul Aqaid, itu kitab-kitab yang rendah juga ada elemen mantik di dalam akidah tersebut. Okey. Wa'adatan ma najidu mutakallimin. Jadi apa kita dapati, mutakallimin ini yaqtafuna bisyaklil awal, mereka hanya memadai, mencukupi dengan syakul awal tadi, bila ashkal qiyas wa ma kana haudul awsat fihi mahmulan fi zuhra wal mawdu'an fi kubra. Okey, kita nak tahu syakul awal tu, hadul awsat dia tu mesti kedudukannya mahmul pada sughra. Macam tadi, mutaghayyir itu adalah mahmul pada sughra. Mawdu'an fil sughra iaitu kullu mutaghayyir hadis. Walizalika awdahul ashkal, kerana ini adalah ashkal yang paling jelas. Wa adduhu manatiq daruriyat, maka ulama mantik mengklasifikasikan dia sebagai qiyas yang daruri. Ai annahu yahsulu bihi ilmu ba'da mura'ati syurut, kerana dia apa, dia hasil qiyas ini selepas memenuhi syarat-syarat bidarurah duna hajat ila nazar, sebab tidak memerlukan kepada proses berfikir. Dia adalah darurah. Sebab apa? Sebab pengetahuan dia antara litaqarrubi hadul awsat baina hadul akbar wal hadul asghar, itulah menjadikan pengetahuan tersebut mudah untuk dicapai oleh orang yang berakal. Bal inna jami'ul ashkal ukhra yumkinu radduha ilaiha. Ini antara kaedah mantik, iaitu boleh ke semua ashkal tadi dikembalikan kepada syaklul awal. Jadi sebab itu mutakallimin dalam mereka berhujah, walaupun hujah musuh mereka menggunakan syakal yang pelbagai, ada syakal tsani, salis, rabi', tapi mutakallimin ini dia akan mura'ah dengan kias ini. Dia akan pastikan kias yang dikemukakan dalam kitab-kitab akidah adalah kias yang bertaraf burhan dan juga syakul awal. Dia akan kembalikan macam mana. Sebab tu kita panggil kaedah, kita belajar kaedah tanakut, kita belajar kaedah tadad, kita belajar salak wal ijab, sul ijab wal salak. Itu tujuannya adalah untuk kita nak mengembalikan kias kepada syaklul awal. Wa aidan hadha syakl muntijun li anwa'il qadaya hamlah arba'ah kullaha wal ijab bi kullati wal juz'iyah was salak bi kullati wal juz'iyah, wa bitali fa huwa syaklun munasib li jami'il anwa'. Sebab apa? Kemudian dia kata syaklul awal ini adalah kias yang terhasil daripada semua jenis empat qadiyah hamliah tadi, sama ada ijab bil kulliyah wal juz'iyah, maksudnya ijab kulliyah ijab, was salak juz'iyah kulliyah juga. Jadi dia ada empat kat situ. Fa huwa syaklun, dia adalah syakal yang sesuai dengan kesemua jenis bentuk al-istidlal, li'annahu minhuma kana matlub mutakallim min istidlali sawa'un kana kulliyan aw juz'ian saliban aw mujaban, fa innahu yajibu isti'malu hadha syakal. Okey, jelas tak? Ni memang penting dalam bab ni. Sebab itu bila mutakallimin menyebut an-nadhar, iaitu apa panggil, nadhar ni adalah benda yang wajib ke atas mutakallimin untuk usulil yakin ataupun lidarwatin minal, untuk nak mengangkat seseorang daripada makam taklid kepada makam taklid, iaitu berdasarkan kepada nazar
Dan nazar ini mestilah berasaskan kepada qiyas yang terdiri daripada dua mukadimah, dan daripada dua mukadimah itu tersebut terhasillah natijah. Okey, faham benda tersebut. Ni seronok ni. Sebab tu kita baru faham, oh rupanya nazar yang dikemukakan oleh ulama kalam dalam kitab mereka itu adalah qiyas yang memang diadaptasi daripada ilmu mantik. Dia tak dapat lari. Ilmu mantik ini adalah sesuatu ilmu yang kita tak boleh nak lari daripada mempelajarinya, sebab dia adalah terlalu sangat meluas digunakan di dalam ilmu-ilmu Islam. Bukan mantik ni, kalau orang Greek tak buat, orang lain akan buat. Orang Islam yang akan buat. Dia adalah ilmu kemanusiaan, ilmu insani, ilmu yang bersifat universal, ilmu yang bersifat kulli, yang tidak terikat kepada bangsa, tamadun ataupun apa-apa ciri lokal dan sebagainya. Dia adalah ilmu am, ilmu bersifat insani yang dihasilkan oleh manusia yang berakal. Cuma penggunaan istilah itu sahaja yang berbeza-beza. Kalau bahasa Greek dia guna istilah bahasa dia lah, kalau bahasa Arab kita guna istilah bahasa kita. Tetapi dari sudut surah itu ataupun ismun itu berbeza, tetapi musammanya itu adalah benda yang sama. Kalau maudhu' mahmud, subjek predikat, itu yang saya maksudkan. Jadi saya minta maaf pagi ni tak dapat lama sebab tiba-tiba sesema, tak tahu sebab apa, habuk ke apa ke. Jadi batuk ni tak apa, insya-Allah kita sambung perbahasan seterusnya berkenaan dengan syurut madatul qiyas. Ni seronok, bahasa ni seronok. Sebab tu saya lama-lama dekat sini, sebab lazat dia tu masya-Allah lainan dengan apa yang kita pelajari dalam buku-buku yang lain. Jadi kalau ada siapa-siapa ada soalan boleh kemukakan. Cuti-cuti buat apa sahabat-sahabat? Okay. Kalau tak ada apa-apa, saya berhenti setakat ni dulu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.